Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebaik saja terjaga daripada tidur, aku banyak menghabiskan masa untuk merancang tentang destinasi yang seterusnya. Jadi rancangan awal aku adalah untuk pergi ke Kars dan juga Arvin. Kars dan juga Arvin ni sangat hampir dengan sempadan Georgia dan juga Armenia. Tapi kedua-dua tempat ni berada di altitude yang sangat tinggi. Dan pada musim luruh ni cuaca akan jadi sangat sejuk, menghampiri paras beku. Aku dengan Pak Usuk pun tak bawa jaket-jaket yang sangat tebal lah. Jaket biasa je. Dan juga aku ingat memang kita orang takkan tahan lah cuaca macam ni. Dan melihat jadual perjalanan yang sangat padat, akhirnya aku membatalkan hasrat untuk pergi ke kedua-dua tempat ni lah. Jadi setelah melayari web aerobilet.com dan juga obilet.com, akhirnya aku dapat mengetahui masa perjalanan bas ke seluruh bandar di Turki. Jadi bolehlah aku plan perjalanan kami untuk ke destinasi yang seterusnya. Setelah berbincang dengan Pak Usop, pagi tu kita orang decide untuk pergi ke destinasi yang seterusnya, iaitu Rize yang berhampiran dengan Laut Hitam. Jadi sementara tunggu Hasan bangun, kami pun sarapan pagi, sebat je roti kat dapur tu dan juga lepaklah kat ruang tamu. Perasaan tiba-tiba bertukar cemas apabila kami ternampak ada satu peng-peng ni yang diletakkan di bahagian almari kat depan ruang tamu tu. Bila Hasan bangun, aku pun tanyalah, adakah itu peng-peng yang betul? Dan Hasan cakap, ya, ini adalah yang sebenarnya. Kerana Hasan ni sebenarnya adalah tentera simpanan Turki. Jadi bila masa yang diperlukan, Hasan kena bersiap sedialah. Bila aku dengar tu, macam level Turki ni ada tentera simpanan kan. Dan budak-budak muda dah, aku tak tahulah Hasan ni jual dadah ke apa, aku pun tak tahu kan. Kami memberitahu hasrat kami untuk ke Rize pada petang ni. Hasan cakap okey, dia akan tolong hantar kita orang pergi ke Otogari. Sebelum bedah, kami mengucapkan selamat tinggal dan terima kasih kepada Hasan sebab kerana banyak menyelamatkan kami dan juga menolong kami sewaktu kami berada di van ni. Sampai di Otogari, kami ke kaunter tiket dan cek tiket kami ni. Jadi harga tiket adalah sekitar 120 Turkish lira untuk perjalanan 700 km yang bakal kami lalui nanti. Bas ni bas ekspres tapi dia berhenti di banyak tempat. Antara tempatnya adalah Ersis, Agri, Erzurum, Gomuşen, Trabzon. Hentian yang terakhir adalah di Rize. Sekitar jam 5 petang bas pun sampai. Interior dalaman bas ni memang cantik lah, kemas, macam VIP lah. Tapi yang spoil dia, tempat duduk dia kecil lah, sempit. Ada TV LCD ni, boleh lah tengok movie apa-apa kan. Dan yang specialnya, selepas beberapa jam, ada macam pelayan ni, dia akan bagi korang minuman dan juga roti sekadar untuk alas perut. Dari van untuk ke Rize ni memang tak ada highway yang proper lah, yang straight. Sebabnya ia melalui banjaran pergunungan. Ada jugalah sekali tu berhenti di R&R berhampiran dengan Gomuşen. Berhenti keluar macam tu je lah, luruskan badan apa semua kan. Tak beli apa sangat lah kat situ sebabnya harga dia memang mahal gila. Aku terjaga balik daripada tidur apabila bas sampai di Rize Otogari. Waktu tu dalam pukul 5 pagi lah, jadi masih mamai lagi. Dan akhirnya kami sampai di Kesedye Cami. So, Cami ni dalam bahasa Turki adalah masjid lah. Lepas tu kami bersihkan diri, solat isyak dulu lah sebab tak semayang lagi. Lepas subuh kami baring-baring kejap kat masjid tu sementara menunggu hari cerah lah. Kemudian kami patah balik ke kawasan Otogari, pergi ke kedai runcit ni dan beli air panas lah. Pakai uncang teh Golestan yang kami beli di Iran tu. Kemudian makanlah dengan roti keras sambil cicah dengan jam lah. Selepas sarapan kami naik ke Rize Kalesi. Jadi Rize Kalesi ni adalah kubu lama yang berada di puncak bukit. Pagi-pagi lagi kami dah panjat bukit lah. Memang berpeluh-peluh, memang tak ingat lah. Dengan bawa beg lagi time tu. Laluan kami kebanyakannya adalah lorong-lorong utama, lepas tu masuk ke kawasan perkampungan penduduk tempatan. Mencurah-curah perlu keluar. Tapi bila dah sampai puncak tu memang puas hati lah dengan pemandangan yang sangat cantik. Berlatar belakangkan bukit yang menghijau dan juga Laut Hitam. Kubu ni telah dibina sekitar tahun 500 Masih oleh Empire Byzantine. Jadi dekat puncak ni ada orang buat kafe dan juga restoran. Selalunya orang-orang Turki memang lepak kat atas ni lah. Terutamanya waktu petang, waktu malam memang penuh lah, memang crowded.
Dan untuk pengetahuan, Rizal ni adalah tempat utama penghasilan dan juga pengeluaran teh yang terbesar di Turki. Jadi banyaklah ladang-ladang teh kat sini. Dan Turkish chai memang dihasilkan di sini. Kenapa aku milih untuk mengembara di kawasan ataupun di wilayah Laut Hitam ni adalah kerana hutan alpine dia yang memang sangat cantik dekat sini lah. Kalau dekat Malaysia tak ada hutan alpine, kita ada hutan khatulistiwa. Tapi Rizal ni berada di kawasan pesisiran pantai. Kami kena pergi ke dalam sikit lah. Jadi untuk ke matlamat kami kena pergi ke satu tempat ni, nama dia Uzungol. Kena ambil bas daripada Rizal ke Off, dan daripada Off baru sampai ke Uzungol. Dan setelah hampir 1 jam kami pun sampailah di Uzungol ni. Subhanallah, Uzungol ni memang cantik gila. Rasa macam ada dekat Switzerland. Yelah, kawasan-kawasan tu lah. Jadi di Uzungol ni ada satu tasik yang besar, kemudian dikelilingi oleh hutan alpine. Memang cantik tempat dia. Dan kami memang tak sabar-sabar untuk meneroka kawasan ni. Di Uzungol ni kami tinggal di Kuzva Apartment. Ada satu bilik dan juga fully furnished lah. Nihan host kami di van tu yang tolong aku cari tempat ni lah, dengan harga 100 lira semalam. Memang berbaloi lah. Sebab rata-rata tempat dekat sini memang mahal lah. Bila cari kat internet ada dalam 200 lira, adalah 100 lebih pun ada. Tengah hari tu kami sebat kebab lah. Tapi memang mahal gila lah, 20 lira satu. Sebab tempat ni memang tempat turis kan. Lepas tu kami jalan-jalan lah, pusing kawasan sekitar. Memang tengok banyak hotel-hotel dan juga apartmen sampai ke hulu sungai lah. Sempat juga kami explore ke kawasan hutan alpine, di mana orang tempatan ada ambil bekalan air mereka. Uzungol ni bermaksud tasik yang panjang dalam bahasa Turki. Dulunya ia adalah kawasan pengaman kecil, tapi disebabkan gambar tasik ni dah viral di internet, jadi tempat ni membangun dengan cepatnya lah. Jadi banyak apartmen dan juga hotel didirikan kat sini. Dan tasik ni berada di ketinggian 1000 meter. Dan pemandangan tasik ni kalau diambil dari tempat yang tinggi memang sangat cantik lah. Pak Usop belilah ada sedikit makanan lah dekat kedai runcit, macam barang-barang basah. Malam tu kami berpesta mi segera dan juga sempatlah basuh baju kami yang dah berhari-hari tak basuh tu. Dan malam tu kami memang tidur lena lah atas tilam yang empuk. Sebab selalunya bila tidur dekat rumah host ni, kami kadang-kadang tidur atas kapet, tidur dekat sofa. Keesokan paginya selepas sarapan, keluarlah berjalan-jalan explore kawasan sekitar. Kali ini kami menuju ke kawasan lereng bukit yang tinggi lah. Sempat jugalah kami singgah sebentar di Masjid Uzungol. Dekat Masjid Uzungol ni ada jugalah madrasah. Bila kami explore di kawasan lereng bukit ni, memang lebih banyak lah hotel-hotel mewah, hotel-hotel yang banyak bintang lah, sebab lokasi dan juga pemandangan dia lebih cantik. Dan waktu panjat lereng bukit ni memang aku kerap kalilah berhenti. Kena tinggal dengan Pak Usop tu jauh kat depan tu. Dan akhirnya kami berhenti dekat satu resort ni. Pengurus hotel itu jemput kami masuk untuk berehat lah. Tengok kami duduk tercungap-cungap, berpeluh-peluh kan. Lepas tu kami banyak berbual lah pasal Uzungol ni. Dia cakap yang kat sini memang ramai Pak Arab datang melancong lah. Kami kemudiannya beredar dan mengucapkan terima kasih sebab belanja kami minum air kosong. Dan mula menuruni ke arah tasik. Jadi sementara turun tu, sempatlah menikmati pemandangan yang sangat cantik ni untuk kali terakhir. Sebab kami kena check out pada tengah harinya. Sebelum kami meninggalkan Uzungol, kami melawat Emre lah, Cikgu Tadika tu,
Jadi tadika tu memang sangat hampir dengan Tasik ni. Sebelum aku sampai tu macam pelik pula travel pergi tadika ni kan. Dan bila sampai dekat tadika tu, kami tanyalah kat cikgu di situ, boleh jumpa Embraer tak? Dan cikgu tu bawa kita orang naik ke tingkat 2 dan jumpalah Embraer dan juga anak muridnya. Jadi sempatlah sama-sama kejap kemudian bergerak menuju ke Trabzon. Aku dengan Pak Usop memang sangat happy lah dengan pengalaman singkat kami di Uzungol ni. Dan aku pun sangat teruja lah apakah yang akan menanti kami di Trabzon, iaitu destinasi terakhir kami di wilayah Laut Hitam. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.